وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam, kita ada 4 jenis musuh, dan kita kena mengenal musuh-musuh ini supaya kita tidak tertipu dengan mereka. Pertama, yang menjadi musuh adalah orang kafir yang memerangi kita. Jadi tak semua kafir itu musuh, kecuali kafir yang memerangi kita. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Orang munafik ini kalau dilihat daripada luar, dianya Islam, tetapi di dalam dirinya ada ciri-ciri munafik. Sebab itu kita kena betul-betul menguasai ciri-ciri munafik. Pertama, untuk mengenal pasti apakah kita sudah terkena atau belum simptom-simptom munafik. Yang kedua, supaya kita berhati-hati berurusan dengan musuh kita, yakni orang-orang yang memiliki ciri-ciri munafik. Yang ketiga, orang-orang Muslim, sesama Muslim tetapi yang dengki. Dia Islam, duduk dengan kita, sembahyang dengan kita, satu masjid dengan kita. Hati-hati dengan orang yang dengki. Sebab itu kata Nabi SAW, ketahuilah ain itu benar. Ain ni satu penyakit yang berpunca daripada pandangan mata. Ya, kalau orang dengki, kau tengoklah tu, tak lamanya tu menyampah benar, aku tengok dia. Nampak tak kan? Itu ain, itu pendengki. Dah berapa dah tuan-tuan? 3. Yang keempat, setan. Yang keempat, setan. Kalau kita nak bincang semua benda ni tak sempat, kita ambil yang paling akhir, yakni setan. Ya. Setan ni pula, dia ada dia punya chairman. Dia hanyalah support team saja. Dia punya chairman iblis. Iblis ni adalah makhluk pertama yang diturunkan oleh Allah bersamaan Nabi Adam yang turun di bumi. Yang itu iblis. Setan di bawah iblis. Baik. Tapi yang menggoda kita adalah setan. Okey. Dalam sebuah kitab, Ibn Qayyim Al-Jauzi pernah mengarang sebuah kitab, nama kitab ni Talbis Iblis. Talbis Iblis ni apa? Tipu daya iblis. Dia ada perangkap-perangkap dia. Di sana Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan, si iblis, dia ada buat rekrutmen untuk penerimaan setan-setan baru. Tuan tahu tak? Dia ada buka registration. Ada yang nak daftar ke? Dia ada buka. Okay? Dan seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, bukan agak terkenal, memang terkenal. Kita semua kenal beliau, namanya lah Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir. Dia mengatakan syaitan adalah sifat, bukan makhluk. Kalau orang itu kalau sesuatu itu daripada kelompok manusia berperangai seperti syaitan, berarti dia syaitan dari kalangan manusia. Tapi kalau dia syaitan, kalau dia berperangai seperti syaitan di kalangan jin, berarti dia syaitan di kalangan jin. Tapi special, ada perbezaan syaitan di kalangan manusia, syaitan di kalangan jin. Ya? Kalau syaitan di kalangan jin, sebahagiannya ada yang direkrut. Dan sebahagian setan daripada manusia juga ada yang direkrut. Boleh faham tuan-tuan?
Dia nak mengaku ke tak nak? Tak nak Okey. Syaitan di kalangan jin, nanti si iblis akan buka penerimaan setan-setan baru. Sekiranya nanti mereka tu diterima untuk menjadi setan. Ini kata Ibn Qayyim al-Jauzi. Setan-setan yang ingin mendapatkan gelaran setan, jin-jin yang ingin mendapat gelaran setan ni, mereka akan masuk Pulapol. Tahu Pulapol tak? Ya, pusat latihan selama 40 tahun. Tuan-tuan, bukan masalah kita kagum lamanya dia berlatih. Yang pangkat paling rendah prebet saja untuk menggoda kita perlu 40 tahun pergi belajar nak goda kita sebagai manusia. Pertanyaannya tuan-tuan, apa preparation kita dengan mereka? Boleh faham tak? Mereka setan ni will train tak? Dia betul-betul terlatih tak? Mereka betul-betul terlatih bang. Betul-betul terlatih. Yang ini yang kita ingin bincangkan. Tapi orang hari ini, sebab itulah, kenapa? Sebab ada beberapa prinsip-prinsip si iblis yang Allah sengaja, perkataan iblis tu Allah nukilkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran perkataannya siapa tuan-tuan? Assalamualaikum. Hidup pun. Al-Quran perkataannya Allah. Tuan-tuan, contoh macam ni lah. Saya cakap dengan tuan lah. Tuan, si Ali tu bukannya suka sangat dengan tuan, dia sebenarnya menyampah betul dengan tuan. Betul? Itu satu contoh lah. Tak ada nama Ali kan? Ada nak mengaku? Tak ya. Yang kedua, contoh saya kata, tuan, si Ali tu bukannya suka sangat dengan tuan, menyampah berbenar dengan tuan. Kalau tak percaya ni, dia ada teks dengan saya, cerita yang dia bengang betul dengan tuan. Tuan-tuan, mana yang lebih diyakinkan? Meyakinkan yang pertama atau yang kedua dengan bukti? Dengan bukti, betul? Tuan-tuan, sayangnya Allah dengan umat ini, untuk umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah bawa bukti screenshot perkataan iblis masuk dalam Al-Quran ni. Kau dengar sendiri. Serius tak tu? Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala, berkata iblis. Ini screenshot iblis punya perkataan ni. Fabima la aghwaytani, ya Allah, disebabkan engkau sudah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard, akan aku buat manusia di bumi ni buat dosa tak rasa berdosa. Ini siapa punya perkataan? Iblis, bukan. Kan tadi kita asingkan kan, setan ni yang bawah-bawah tadi ni, ini iblis. Ini prinsip-prinsip organisation iblis ni, faham? Dia akan buat setan ni, antara main dia buat manusia tak merasa berdosa bila buat dosa. Tuan-tuan, rasa-rasa hari ni si iblis dengan setan-setannya menang besar ke tidak? Bab ni. Bukan kata tak rasa berdosa buat dosa, tuan-tuan, buat dosa siap expose lagi, faham? Yang bapuk, yang pondan, expose tak? Expose. Baik tuan-tuan. Jadi, maksud kami, kita kena hati-hati dengan iblis. Tuan-tuan. Saya yakin, tak tahu, wallahualam, saya bersangka baik tuan-tuan pernah dengar ini. Ada sebuah hadis qudsi, Nabi SAW pernah mengatakan, kota penduduk neraka dan penduduk syurga. Kata Nabi SAW, daripada 1,000 Bani Adam, anak keturunan Bani Adam, yang hanya dapat kota ke syurga hanya 1. 999 ke mana? Ke neraka. Ini hadis qudsi. Tapi termasuklah Ya'jud dan Ma'jud apa semua. Jadi untuk ke syurga kotanya besar ke kecil tuan-tuan? Kecil. Dan setan punya perangai yang diarahkan oleh iblis, dia akan buat dia punya aim, sebanyak-banyak manusia duduk dalam neraka, beli tanah lot dekat sana, faham? Sama ada geran kekal ke, geran sementara ke, ataupun datang melawat je. Faham maksud kami tuan-tuan? Ini aim si setan.
Kalau boleh kafir, kafir kekal. Kalau boleh munafik, munafik kekal. Betul? Tak boleh kekal pun buat dosa besar menetap kat sana. Tak ada pun dosa kecil, singgah dulu kat sana. Ini aim setan. Baik. Pertama sekali yang kita nak sampaikan tajuk kita ni, kita kena kenal musuh kita. Jangan, okey, baik tuan-tuan. Bererti rasa-rasa dengan ini setan punya mentaliti, iblis punya program dalam menjerumuskan manusia. Rasa-rasanya kita ni pernah selamat tak digoda setan? Tak. Contoh tuan-tuan ini salah satu kita nak ambil. Ni baru sampai dia punya tajuk. Susah benar nak jumpa corner nak usah tajuk ni. Tuan-tuan, dosa ni puncanya cuma dua. Tuan-tuan kena perhatikan betul-betul. Dosa ni, yang jadi dosa hanya dua benda je. Satu, ada Nabi dan Allah perintah, kita tinggalkan. Yang kedua, ada Allah dan Nabi larang, kita buat. Setuju tak tuan-tuan? Ada benda lain tak jadi dosa? Tak ada. Bang, kau nak makan apa, bang, kau campur lah bang. Betul? Buatlah. Selagi benda duniawi, tak ada benda. Yang penting dosa ni, apa yang diperintah, buat. Apa yang diperintah, buat, tak dosa. Kalau tinggal, dosa. Apa yang dilarang, jangan buat. Kalau buat, dosa. Okey. Meninggalkan perintah, dosa. Melakukan yang dilarang juga dosa. Tetapi iblis punya dahsyat ni, iblis punya dahsyat menjerumuskan manusia. Dua-dua ni dosa, dia boleh buat orang buat dosa tak rasa berdosa. Sekejap tuan-tuan, dua-dua ni dosa. Sebagai contoh macam ni, saya tanya tuan-tuan satu, pernah tak selama pengalaman tuan-tuan hidup belajar agama dengan ceramah, ada seorang ustaz atau hadis tuan-tuan pernah dengar orang yang mencuri dihukumi kafir? Pernah dengar tak? Orang yang membunuh jadi kafir? Orang yang berzina jadi kafir? Ini dosa dahsyat tak ni? Maaf, lagi dahsyat sikit. Si pelacur jadi kafir? Cuba selongkar sikit. Ustaz, ni tengah hari kot, makan pun belum. Pernah dengar? Tak pernah. Okay. Tuan-tuan, saya ambil satu lagi ayat. Pernah dengar tak orang yang tak solat jadi kafir? Nampak? Banyak nama mengangguk. Tuan-tuan, cuba kita lihat. Cuba kita tengok ni. Setan punya bijak. Berapa ramai manusia hari ni, it's okay, no problem kalau kau tak semayang, yang penting kau jangan berzina. Setuju tak? It's okay kau tak semayang, yang penting kau jangan isap dadah, jangan melacur, jangan sampai kau bunuh, jangan kau sampai pukul orang. Biasa dengar tak ni? Sebahagian pula orang tua, ada kami jumpa, Ustaz, tak apalah Ustaz, biarlah anak saya kat rumah, tak semayang ke, tak nak tutup aurat ke, tak apalah Ustaz, yang penting jangan lepak dengan budak-budak jahat nanti Mampu tak ni? Okey tuan-tuan, dua-duanya dosa tak? Buat yang dilarang dosa, tinggal yang diperintah pun dosa. Tapi setan sudah buat manusia solat tu easy bro. Tak solat tak apa, yang penting kau jangan kacau. Tuan-tuan, sama-sama melakukan larangan jadi dosa, meninggalkan perintah jadi dosa, tetapi hati-hati dengan dosa yang disebabkan perintah ditinggalkan. Sebab dosa perintah, seseorang tu kalau ada perintah dia tinggalkan, dosa tu bahaya. Kenapa bahaya? Kadang-kadang Allah tidak menyelamatkan. Contoh tuan-tuan, Nabi Adam dan Iblis. Ini antara dua sosok makhluk yang diturunkan daripada syurga ke bumi kan? Sebab apa tuan-tuan? Kenapa Nabi Adam, Iblis diturunkan daripada syurga ke bumi? Sebab buat dosa. Baru kita pecahkan sikit. Engkau cepat sangat bang. Kalau si Iblis kena dosa dia apa? Betul, langgar
langgar perintah, tak ikut perintah, betul? Betul. Iblis kan, Allah kata usjudu, sujudlah, kan perintah li Adam, kepada Adam. Ini perintah dikeluarkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Illa yang tak nak ikut perintah kecuali iblis. Berarti dia adalah perintah, dia tak ikut. Nabi Adam dosanya daripada mana? Perintah ke larangan? Kan dilarang mendekati pokok larangan ni kan. Tapi Nabi Adam pergi kan? Okey. Nabi Adam berdosa. Tuan-tuan, sama-sama dosa. Siapa yang Allah ampunkan, siapa yang Allah tak ampunkan? Iblis Allah ampunkan ke tidak? Tidak. Nabi Adam? Jadi hati-hati tuan-tuan. Ini bukan lepas ni, kalau macam tu, jom kita pergi karaoke, cari GRO. Sebab yang penting jangan tinggal solat. Bukan itu maksud saya, faham? Maksud kami, tuan-tuan, yang kita tak bincangkan ni, kena tak dengan janji iblis dia akan buat manusia buat dosa tak rasa berdosa? Tuan-tuan, iblis ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan bolehlah tengok resume dia, faham resume iblis? Experience gila tak bang? Experience sangat tuan-tuan. Sebab itulah tadi saya bincangkan, si iblis ketika nak rekrut setan-setan menjadi bala tenteranya, okey, setan tadi direkrut berapa lama tuan-tuan? 40 tahun. So kita ni, apa penyelamat kita nak berdepan dengan setan yang level prebet pun terlatih selama 40 tahun? Kita tidak boleh meninggalkan majlis ilmu. Di situlah dikeluarkan tips-tips berdepan dengan setan ni semua. Jelas tuan-tuan? Sebab tu kita tak boleh putus dengan majlis ilmu. Sampai kan Nabi SAW mengatakan, al-ilmu hayat al-Islam mu'imaduddin. Ilmu tu nyawanya orang Islam, tiangnya agama. Nyawanya orang Islam. Tuan-tuan, handphone ni nyawanya apa? Belilah mahal semahal-mahal mana pun bang, tak ada bateri boleh pakai. Kereta apa paling mahal? Bugatti, Lamborghini, mahal tak tu? Biasa-biasa je ustaz. Oh, dahsyat minggu ni. Lamborghini lah, mahal tak? Assalamualaikum. Bang, kita sama-sama Zuhur ni bang. Jangan, saya ni daripada Pahang. Duk kerja sampai tak sampai minggu lepas, bulan lepas dah ponteng kan. Ini kalau nak bagi tahu ketua kelas ponteng ni lah. Jadi kita sama-sama ngantuk bang. Relax bang. Relax bang, relax. Lamborghini tu mahal tak tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tak ada bateri, berjalan tak? Kau jilat je lah bang kita tu bang. Takkan berjalan bang. Ni bahasa saya Sebagus mana, sekaya mana, dulu pernah khatam, pernah hafal Quran sekalipun tuan-tuan, kalau putus majlis ilmu, Islamnya tadi expired. Al-ilmu hayatal Islam. Ilmu itu nyawanya orang Islam. Kalau orang tu dah tak berilmu, ada tak nyawanya lagi? Tak. Itu yang ringan dengan dosa, it's okay dengan dosa, tak apa, yang penting baik. Mula-mula tuan-tuan. Jadi pesan kami, jangan putus dengan ilmu. Sebab setan ini beribu skill, beribu idea, beribu teknik dia akan buat. Yang hanya melindungi kita Allah Azza wa Jalla. Clear tuan-tuan baru kita bincang tajuk ni. Solat. Ada 10 minit lagi kan? Biasalah bang. Solat. Puan-puan. Jadi solat yang paling penting. Dalam catatan amalan, konten pertama yang akan dibincangkan tentang ibadah solat, semua tahu kan? Tuan-tuan, kalau solat tu kurang, tak cukup dia punya point untuk lulus, nanti ada alternatif lain, ambil daripada solat-solat sunat. Kalau cukup, Alhamdulillah. Kalau tak cukup, semua amalan yang di bawah tu, haji, puasa, ustaz, apa lagi? Baca Quran, hafal Quran, buat masjid sampai 100 biji, semuanya tolak tepi. Hari ni berapa ramai orang kata, it's okay aku tak solat, setiap bulan aku sedekah kat budak tahfiz. Nampak? Aku jaga mak aku, tak apa, aku tak solat. Ramai. Sebab tu saya kata, ini tipu daya iblis. Dia buat orang buat dosa tapi tak merasa berdosa. Clear? Baik. 2 tajuk. Tuan-tuan, kita yang dah solat ni, rasa-rasa setan dah angkat tangan tak? Belum. So, jangan poyo. Betul kan? Kau jangan nampak orang tak solat, ahli neraka kau dia. Kau bukan kita punya kelas. Ini setan ni.
Kadang-kadang memang orang skeptik, dia punya pemikiran. Okay, mana? Contoh Jadi kita yang dah solat ni pun, perebet tak lepas, dia hantar sikit. Corporal ke, lieutenant ke, dia akan hantar sikit. Captain ke, dia akan hantar sikit. Contoh tuan-tuan, solat Jumaat. Saya selalu nampak solat Jumaat ni. Ni ada kes. Ni baru masuk fiqah sikit. Dia kes. Ada orang solat, Allahu Akbar. Solat Jumaat. Kawan sebelah bersin. Chin. Alhamdulillah. Pernah dengar? Ini nampak sangat solat Jumaat khusyuk semua kan. Semua bertafakur. Ini kalau tuan-tuan tengok betul-betul ada. Alhamdulillah. Ada yang mantap, seorang Alhamdulillah, seorang lagi Yarhamukallah. Ada. Serius. Pertanyaannya, apa jadi dengan solatnya? Boleh ke tidak? Sah ke batal? Tak payah jawab, tu tajuk. Okey, ni tajuk. Betul? Kadang-kadang kan spontan kan? Kadang-kadang bukan sengaja nak jawab, tapi tanpa ilmu dia akan jawab. Dan tuan-tuan, dua-dua perkara ni dia masuk bukan afdal sah. Tahu afdal sah? Markah lulus D, itu namanya sah. Afdal A. Di kategori afdal sah, sah tak solat orang ni? Minimum sah lah. Faham tak kan? Tapi kalau sah batal, kalau dia dibatal, batal lah solatnya. Betul? Ni ada dua bab yang kena hati-hati. Kadang-kadang ustaz cuma cakap lebih afdal. It's okay kalau tak buat. Sebab tak afdal, tapi tetap sah. Faham tuan-tuan? Tapi hati-hati dengan sah batal. Sebab sah batal, kalau tak sah jadi batal. Ini kaedah fiqah. Okey tuan-tuan? Okay. Sebab tu mukadimah biar panjang. Benda ni yang pening-pening tak panjang sangat. Tuan-tuan, singkatkan kisah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, dibolehkan, dibenarkan ketika solat mengucapkan ketika solat dia bersin, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dengan syarat tanpa didengar orang di sebelahnya. Boleh, tapi boleh orang dengar tak? Tak boleh. Jadi tak boleh didengar, bukan bersinnya, alhamdulillahnya. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Jadi boleh ke tidak bersin alhamdulillah saat solat? Boleh. Syarat pertama apa? Apa tadi? Nampak macam faham. Ya, 145 kita balik. Sabarlah. Apa tadi? Jangan sampai orang lain dengar. Yang kedua, Syekh Al-Ramli, ini ulama mazhab Syafi'i. Hati-hati ketika dia mengucapkan hamdalah, boleh semuanya, tetapi saat dia membaca Fatihah, dalam duration dia baca Fatihah, dia bersin alhamdulillah, berarti dia sudah memutuskan muwallad Fatihahnya. Fatihahnya dah putus. Maksud putus apa? Contoh dia baca Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Chain. Alhamdulillah. Biasanya kita buat apa? Maliki yaumiddin. Tak. Dia dah putus. Bila dia bersin alhamdulillah, Fatihah tu dah putus. Dia kena ulang balik dari awal. Kalau dia bersin alhamdulillah balik, berarti dia memulakan baca Fatihah dia daripada Maliki yaumiddin. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum. Ini keras ni. Jadi tak kira dia imam atau makmum. Tuan-tuan, kalau Fatihah, kalau dia je alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia bersin alhamdulillah, dia sambung maliki yaumiddin, sah tak Fatihah dia? Tak sah. Kalau Fatihah dia tak sah, apa jadi solatnya? Perasan? Habis ustaz, nak selamatnya macam mana? Tak payah hamdalah tadi. Faham sekali tuan? Ini ilmu. Jangan lepas ni jadi mufti, pergi solat Jumaat kau tunggu orang masa tu. Muka ni semua muka Tok Mufti ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, untuk diri. This is knowledge, betul tak kan? Setan buat kita tak berilmu. Padahal benda ni dah puluh tahun dah. Okey. Settle bab yang pertama. Settle bab bersin alhamdulillah. Faham Okey. Tetapi mak-mak ni pula, dia bersin alhamdulillah, dia terkuat pula. Kawan sebelah dengar.
Kawan sebelah ni alim sikit. Bila dia dengar kawan alhamdulillah, dia spontan kata yarhamukallah. Apa pula hukum kawan yang nombor 2 ni? Mendoakan orang yang membaca hamdalah setelah bersin saat solat. Okey, tajuk yang kedua. Begini, straight to the point. Kalau mazhab, ambil mazhab mana yang paling senang? Ambil mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, sebab mereka berdua ni satu zaman. Dia selisih umur dia different 14 tahun. Imam Syafi'i umur dia lahir 150 Hijriah, 150. Imam Ahmad bin Hanbal dia lahir 164. Beza ni 14 tahun. Jadi dia sezaman. Sebab tu dalam bab ni dia sepakat, dia samalah pandangan dia. Kata dua mazhab ini, imam kita, mazhab Syafi'i, barang siapa yang sedang solat mendoakan orang lain yang mengucapkan hamdalah setelah bersin dengan perkataan yarhamukallah, maka sesungguhnya solatnya sudah batal. Tuan-tuan, benda kecil ke benda besar sah batal ni? Besar. Tapi syaitan buat kita tak pot je. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hukum yang pertama, kalau mengucapkan yarhamukallah, mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah, hukumnya apa? Sah ke batal? Batal. Dia kena tengok. Tadi, untuk bersin boleh tak sebut alhamdulillah? Boleh. 2 syarat. Jangan langgar. Pertamanya boleh ke tak untuk bersin baca alhamdulillah? Boleh. Tapi dengan 2 syarat. Pertamanya boleh. Tapi untuk yarhamukallah, Imam Syafi'i dulu kan, kalau dia solat, dia mendoakan orang yarhamukallah, solatnya batal. Jadi kalau menyebut yarhamukallah dalam solat, sah ke batal? Batal. Beza tak dengan bersin? Awal tadi bersin apa? Boleh dengan syarat. Yang ini batal dengan syarat. Jadi hati-hatilah. Jadi kalau awal-awal dah batal, benda ni benda berat. Okey tuan-tuan, kita tak dituntut yang lain-lain yang berat. Kita dituntut solat kita minimum hujung rambut, hujung kaki, dari takbir sampai salam, minimum tuan-tuan 40 makah ni kita boleh collect. Faham? Faham tak faham ni? Angguk lah. Minimum tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, minta maaf sangat-sangat. Tuan-tuan, sebelum baik saya buat spekulasi, tanya diri tuan-tuan, buat pening, buat semak kepala, supaya nanti kalau sedar cari jawapannya. Betul? Tapi kalau tak disemakkan sekarang, tiba-tiba bangun-bangun yang tanya ni nungkan nangkir bang. Ada masa nak repeat, nak study ya? Maaf, bahasa kami tak sedap. Okey, mazhab Syafi'i dia kata batal kalau sebut yarhamukallah. Tetapi nampak? Dia ada syarat lah. Kalau dia menukar yarhamukallah kepada yarhamukaka tu, ditukar kepada yarhamukumullah. Okey, kalau ka, semoga Allah merahmatimu, engkau seorang yang bersin lah. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau dia mengubah yarhamukallah kepada yarhamukumullah, kepada kalian semua yang solat tu, dia doakan semua yang solat, solatnya sah. Atau yarhamunallah, semoga Allah merahmati kita semua. Kami. Okey, kallah engkau seorang lelaki, batal. Kumullah kalian semua, batal sah? Batal ke sah? Tak batal. Sah. Nallah yarhamunallah kami semua. Batal ke tak? Tak. Ustaz, engkau boleh lah. Aku pening kan. Betul. Jadi kalau pening bang, apa jalan paling secure? Itu. Tuan-tuan, nak bercakap pun perlu knowledge, nak diam juga perlu knowledge. Sebab Islam semuanya ilmu. Okey tuan-tuan, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Okey tuan-tuan, 2 tu je tajuk bang. Masa dah tank dah ni. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Sekali lagi, ini pesan terakhir. Perempuan, tuan-tuan, barang siapa yang mampu untuk belajar Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah,
tetapi dia tidak mempelajarinya, maka ketika dia membaca Fatihah, kemudian Fatihahnya itu salah, menyebabkan tidak sah, maka dia dihukumi berdosa, berdosa dan berdosa. Tuan-tuan tak minta Quran 30 juzuk, tak minta. Minta apa tuan-tuan? Fatihah. Ada yang tak tahu baca Fatihah kat sini? Meh, aku Fatihah kan. Boleh bunyi bang, tapi salah atau betul yang menyebabkan sah atau batal solat. Tuan-tuan, Islam ni tested, kena diuji. Sebab tu Fatihah ni kena bertalaki. Ada ustaz kata dia lepas, dia lulus. Jangan syok sendiri. Faham tak tuan? Tuan-tuan, kalau dapat rezeki, biasa kita sebut apa? Alhamdulillah. Benda yang sama kita mulakan dengan baca Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah, batal solat. Sebab dia bukan pakai ha besar, dia pakai ha pedas, ha tipis. Alham. Ini kalau salah, batal. Setakat huruf alhamdu, dal ni masih tak ada banyak masalah lagi. Tapi masih salah sebab orang merubah dal jadi huruf D. A, B, C, D. Faham? D ni. Tuan-tuan, D-U-K bunyinya apa? Assalamualaikum. Ya, nak balik lah ni. D-U-K bunyinya apa? Duduk. Betul? Du. Hujung lidah tu kita tolak ke langit tengah kan? Dal. Du. Kan? Tapi kalau dal waw, ka. Bunyinya apa? Jangan tunjuk sangat tak kerti Arab. Dal, waw, bunyinya apa? Du. Dal, waw, ka. Bunyinya apa? Sama tak ustaz? Tak sama. D-U-K, duduk. Dal, waw, ka, duduk. Ada beza tak? Ulang. Dengar betul-betul. Duduk dengan duduk. Ada beza? Piramdi selalu tak? Duduklah. Mana? Itu bukan sengaja dipelat-pelatkan. Itu makhraj. Tapi setakat salah dal ni masih selamat lagi. Tapi kalau salah ha tadi, yang awal tadi, tuan-tuan, alhamdu, apa maksudnya? Segala puji lillahi bagi Allah. Kalau ditukar ha kepada ha, tahu ha? Ya Allah, tu kan hujung ha tu. Kalau ditukar ha jadi alhamdu, tukar jadi alhamdu, apa maksudnya? Semoga mampus. Mati yang kasar. Apa mati yang kasar? Mampus. Semoga mati, semoga mampus. Rosak tak Fatihah? Kalau dia tak mampu belajar, tak ada siapa yang dia nak pergi belajar, dia pun dah bebal betul. Tahu bebal betul tak? Benak betul. Maaf bahasa saya ni. Dah belajar bertahun-tahun tak lepas. Itu dimaafkan. Tapi dia ada guru nak belajar, dia boleh belajar, dia tak nak pergi belajar, habis. Sebab la solata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang kalau dia tidak membaca pembukaan kitab. Ini surah Al-Fa. Yang itu je bang. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.